Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita, termasuklah nikmat Islam, nikmat iman dan macam-macam lagi nikmat, dan termasuklah hari ini pada pagi yang indah ini, iaitu pagi Khamis 9 Jun 2022. Nikmat dapat kita kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan para penonton sekalian, saya sendiri Da'i Hadari sangat beruntung kerana dapat kembali bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi kita terus mendapat ataupun menggarapkan pelbagai ilmu. Terutamanya pada pagi ini, insya-Allah topik yang kita nak sembang-sembangkan, topik yang kita nak dapatkan ilmu dan manfaatnya, iaitu berkaitan dengan sirah haji. Untuk pengetahuan anda semua, yang mana mulai sekarang dan hinggalah ke Zulkaidah nanti, sambil-sambil kita nak dekat dengan yang kita sebut sebagai Hari Raya Aidil Adha dan juga ibadah haji yang bagaimana Dhuyufur Rahman sedang akan lakukan di Makkahul Mukarramah, insya-Allah. Jadi Tanyalah Ustaz, kita akan bawakan topik berkaitan dengan haji, dan hari ini sirah haji kita akan bincangkan topik iaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan para penonton sekalian, saya tidak kesorangan, yang mana bersama dengan saya di studio ketika ini Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat yuk. Ya Allah, teman ingatkan teman yang paling jauh. Rupanya Ustaz lagi jauh, Tanjung Malim ya Ustaz, dari sana Ustaz ya. Okey dah, dekat dah. Okey lah Ustaz ya. Alhamdulillah. 1 jam sampai insya-Allah. 1 jam Ustaz ya. Okey, baik. Saya kena fikir balik tu. Jauh juga tu Ustaz. Cumanya Ustaz, hari ini kita akan bincangkan sirah haji. Kita akan fokuskan pada sirah lah Ustaz ya. Berkaitan dengan haji, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Cumanya para penonton, kalau anda ada soalan nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz, kami sangat alu-alukan. Caranya, boleh terus hubungi kami di talian 1800 88 1677, ataupun boleh terus tinggalkan soalan anda di ruangan Facebook kami, ruangan komen di Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Tapi saya nak mohon kepada anda semua para penonton, pastikan soalan anda bertepatan dengan topik, ringkas dan padat. Jangan pula ditanya pasal lain pula ya. Hari ini sirah haji, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, sebagai permulaan perbincangan kita, sirah haji, apakah yang dikatakan sebagai haji itu? Dan bagaimana sebenarnya ia membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyaklah sedi luangkan masa kan. Alhamdulillah. Sebab kadang sekarang ni dah banyak dah ruang-ruang kalau kita tengok televisyen ke internet dan sebagainya, peluang-peluang untuk kita mengaji online ke mencari ilmu online ni kadang banyak. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz kan, TV3 TV9 ni sempat juga kan kita set pada pagi ini kita bertemu. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan bersamalah. Sebab apa yang Allah jadikan dalam hidup kita ni, baik kecil ke baik besar ke, wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin. Allah sebut tidaklah diciptakan langit, 7 petala langit, lepas tu bumi, 7 petala bumi, dan apa yang ada di antara keduanya sia-sia kan. Jadi yang besar pun ada kebaikan dia, yang kecil tu pun yang namanya kuman tu pun sebenarnya Allah ciptakan bukan sia-sia, ada kebaikan dia, ada fungsi dia kan. Jadi apatah lagi kita ni kan, dai dengan baju jadi macam ala-ala chef kan. Ustaz perasan ke Ustaz? Lain macam hari ni. Mudah-mudahan semuanya ada manfaat dan ada kebaikan kan. Dan hari ini kita cerita tentang sirah haji itu sendiri, sejarah haji, sejarah perjalanan haji kan. Dan sekarang ni pun ramai dah mungkin saudara mara kita pun dah sebahagiannya dah bertolak kan, berada di Madinah lagi, belum masuk Mekah lagi. KT pun dah mula sampai, KT1, KT2, KT berapa tu. Lepas tu yang di Malaysia ni pula yang menunggu gilirannya pula kan, macam-macam kan. Jadi memang begitulah pun kan. Memang bila sampai saja bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, kemuncaknya adalah 9 Zulhijjah itu sendiri kan. Bermakna umat Islam ketika itu yang ada di Mekah yang mengerjakan ibadah haji akan berwukuf di padang Arafah. Itu antara kemuncak dia. Jadi bila makin dekat tu, masuk 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah tu, debaran Arafah tu dia semakin dudak tu dia kan. Cerita dia macam tu kan. Jadi itu untuk orang yang berada di sana yang mengerjakan ibadah haji. Adapun mereka yang di Malaysia ni yang nak mengerjakan ibadah korban pula,
makin dekat makin debaran dia tadi tu, korban aku ni macam mana sebab dia ada kaitan dia kan. Jadi dengan kaitan tadi tu alhamdulillah kita sediakan ruang pula untuk kita berbincang. Mungkin sebahagian yang belum pergi tu mungkin dia boleh nonton, dia tengok lagi lah. Ini mungkin haji first time dia kan, bukan sekadar first time. Mungkin kalau ikutkan dah banyak tahun mohon, tiba-tiba kita dah 2 tahun tak pergi haji ni. Dalam bila buka saja nama kita pula terpanggil, alhamdulillah ya. Jadi mungkin inilah haji pertama kita, dan mungkin juga ini haji yang terakhir untuk kita. Kan ada orang tanya berapa kali nak buat haji, ceritanya haji sekali cukup dah. Nabi pun buat haji sekali kan. Tapi yang pergi haji banyak kali ni kenapa? Mungkin dia bertugas, rezeki dia lah kan. Yang penting bila sebut haji itu, bila sebut haji kan, ha alif jim kan. Kalau di Rumi kan HAJI lah haji. Jadi maksud haji itu maksud dia apa? Dia menuju. Kita menuju kan. Dan menuju dalam keadaan kita sedar, dalam keadaan kita sengaja, dalam keadaan kita memang benar-benar kan, nak buat satu perkara. Apa dia? Ibadah haji itulah. Jadi kalau ibadah haji itu kan, di mana? Di Mekah. Ibadah haji itu di mana? Di Mekah kan. Dia melibatkan Kaabah, melibatkan Safa Marwah kan, melibatkan Arafah, melibatkan Muzdalifah, melibatkan batu-batu di Muzdalifah kan, sebab nak melontar tu kan. Lepas tu di Mina kan, Mina pula ada 3 hari kita duduk sana, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Ada melontar pula jamrah, dia sebut jamrah Aqabah, jamrah yang paling besar. Lepas tu kita akan melontar juga jamrah Sughra, Wusta, Kubra kan. Jadi ini adalah perjalanan ibadah haji itu sendiri. Yang perjalanan ibadah haji ni siapa yang ajar? Kita ikut Nabi kita sajalah. Walaupun cerita haji ni panjang. Zaman Nabi Adam ada cerita dia, zaman Nabi Ibrahim ada cerita dia, zaman Nabi kan, sebelum-sebelum ni pun ada cerita dia. Tapi oleh kerana kita ni umat Nabi Muhammad SAW, kita ambil cerita Nabi kita lah. Sebab tu Nabi pun sebut khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku perjalanan ibadah haji itu sendiri. Ya, jadi kalau ditanya, habis orang umat-umat dulu dia buat haji macam mana? Wallahu alam lah, kita tak tahu. Ya, dia tahu kat Mekah ke, dia tahu kat Kaabah ke, dia tahu kat mana ke? Ya, pada dasarnya wallahu alam. Walaupun ada penceritaan dalam sirah dan sebagainya. Insya-Allah nanti kita bincanglah sedikit sebanyak. Tapi perjalanan ibadah haji kita ni untuk umat Nabi Muhammad SAW ialah kita menuju ke Mekah. Sebab semua perbuatan haji itu ada di situ. Tawaf di Kaabah, sa'i di Safa Marwah kan? Lepas tu kita pergi wukuf di Padang Arafah, kita mabit di Muzdalifah, kita mabit pula di Mina, kita lontar jamrah Sughra, Wusta, Kubra di Mina kan? Jadi itu perbuatan-perbuatan haji yang bila mana kita melaksanakan, kita melakukan tadi tu dengan satu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya, jadi ini antara perkaranya lah. Jadi sebab itu bila cerita tentang haji ni apa sebenarnya, memang betul engkau menuju ke Mekah. Kan? Engkau nak buat tawaf sa'i, engkau nak wukuf, engkau nak melontar dan sebagainya. Tapi perjalanan haji itu Imam Ghazali kata perjalanan haji ialah perjalanan menuju mahsyar. Perjalanan menuju kematian. Dan kemuncaknya ialah perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi macam mana? Nanti kita bincang. Jadi jangan ke mana-mana. Dah macam moderator pula. Cumanya Ustaz, sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi perbincangan kita ini, dan kita nak raikan sebentar lagi soalan daripada para penonton kita di Facebook. Allah Subhanahu Wa Taala ada firmankan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Maafkan saya, 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah. Jadi Ustaz, dalam haji ada rukun-rukun. Dalam setiap rukun haji itu ada ibrah dan kisah di sebaliknya, yang mana kita akan sentuh kejap lagi. Jadi benarkah setiap rukun itu bukan sekadar perbuatan fizikal sahaja, tetapi nak menuju kepada Allah, ia melibatkan hati? Memang sudah pastilah. Dia beza haji dengan solat. Solat ni banyak benda kita nak kena baca. Betul tak? Solat ni banyak benda kita nak kena jaga. Maksud jaga tu apa dia? Contoh, kita punya pergerakan tak boleh gerak suka-suka. Ada pergerakan yang dibenarkan. Tak boleh cakap macam-macam. Ada percakapan yang memang dah dihadkan. Ayat-ayat lah, ayat Quran yang kita nak kena baca. Apa lagi? Tapi dalam masa yang sama, dada tak boleh lari daripada kiblat, contoh kan. Kita pun tak boleh gerak macam-macam. Rukuk, sujud semua dah ada dah kan. Jadi ramai orang bila dia buat
pergerakan tadi tu dia rasa dah sempurna. Walhal sebenarnya solat itu apa dia? Kan kita punya qauli, kita punya perkataan, kita punya fi'li, kita punya perbuatan, tapi kita punya qalbi, kita punya hati kita. Jadi hati tu ke mana? Masa kita Allahu Akbar, kita angkat takbir tu, takbiratul ihram tu, betul kita sebut Allahu Akbar. Perbuatan kita angkat tangan, tapi hati kita benar tak menyelami bahawa Allah yang maha besar. Siapa yang besar? Aku yang besar ke? Yalah, badan betul lah, aku besar badan. Contoh kan? Kan? Tapi bila kita sebut Allahu Akbar tu, Allah yang maha besar. Betul ke Allah yang maha besar? Ke kuasa kita rasa kita punya pangkat lagi besar? Hati kita kat mana masa tu? Jadi hati itulah yang nak memahami tu. Kan? Yang nak memahami. Jadi kalau solat begitu, haji walaupun nampak mudah. Haji ni nampak mudah aja, kita pakai ihram, kalau lelaki tu 2 keping lah tuala atas bawah tu. Lepas tu kita tawaf. Tawaf sebenarnya kalau kita tengok tak ada pembacaan khusus. Tak ada. Doa 1, doa 2, doa 3 tu, itu doa yang telah disusun untuk kebaikan kita bersama. Ya? Maksudnya doa sendiri pun boleh. Ya, doa sendiri pun boleh. Sepanjang perjalanan tu kita istighfar banyak-banyak pun boleh. Kita selawat banyak-banyak pun boleh. Tapi sambil kita bertawaf tadi tu, kita faham tak tawaf tu apa dia? Contoh, kita faham tak? Kan? Apa sebab kita buat yang kita makhluk di bumi ni kita bertawaf, sebenarnya yang di langit tadi tu pun bertawaf juga tu, para malaikat. Jadi bila kita bertawaf tu jangan suka-suka, sebab perbuatan kita ni sebenarnya dilaksanakan juga oleh malaikat di atas tadi. Cumanya malaikat tu melaksanakan tawaf tadi dengan kata orang penghayatan yang sangat luar biasa. Kita macam mana pula? Kita pergi sa'i, kita pergi duduk di padang Arafah nanti wukuf. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab dia ceritakan tentang ibadah di padang Arafah di kala wukuf. Apa dia? Tak ada. Nabi tak ada cerita pun suruh khatamkan Quran 30 juzuk. Nabi tak ada cerita pun suruh puasa hari tu. Kan? Tapi ada waktu wukuf di padang Arafah. Waktu tu sebenarnya kalau kita faham sungguh-sungguh Arafah, apa makna Arafah? Kenal. Kau kenal tak diri kau? Kau kenal tak Tuhan kau? Kan? Adakah balik ni aku nanti dapat haji. Orang panggil aku haji, orang panggil aku hajah. Dah pandang dah pada gelaran ni. Sedangkan ketika itu iblis syaitan diceritakan dalam hadis, kan? Diceritakan iblis syaitan ni yang tak pernah nangis ni, hari tu dia nangis. Kenapa dia nangis? Sebab manusia ni, makhluk ni, Muhammad Ghazali ni, kan? Dan Hadari ni, yang daripada kecil kerja dia buat dosa, kan? Syaitan ajak hasut buat dosa kecil, dosa besar lah, apa semua bla 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 bla. Bila sampai orang ni kepada Arafah, di kala wukuf tadi tu, apa diceritakan dalam hadis? Allah padamkan, hapuskan semua dosa-dosa dia tu. Dosa yang lalu. Sebanyak mana dosa dia, sebanyak pasir ke, sebanyak bintang di langit ke, sebanyak bulu di tubuh binatang tadi tu, sebanyak itulah semua dosa-dosanya diampunkan, dipadamkan, dihapuskan. Zero. Allahu Akbar. Syaitan duk hasut kita 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun buat dosa, tapi bila jejak je di padang Arafah ketika dosa itu, diampunkan. sama ada si hamba tadi minta ampun ke tak minta ampun, pada hakikatnya Allah dah ampunkan. Jadi sebab itu, mana hamba yang ketika itu merasakan Allah tak ampunkan dosa dia, dia telah melakukan satu kesilapan yang sangat besar. Sebab pada dasarnya itu rezeki, peluang untuk orang yang pergi mengerjakan ibadah haji. Jadi tadi itu kita boleh dapat rasakan dengan apa? Dengan perbuatan kita ke? Tak. Tidak. Dengan hati. Dengan mata ke? Dengan hati. Jadi walaupun nampak perjalanan haji itu fizikal semata-mata, kita nampak kan? Dengan, yelah, nak kutip batu, nak melontar, nak tawaf sa'i, semua kita punya perbuatan. Sebab itu disebut manistata'a ilahi sabila. Siapa nak pergi haji ni, dia kena ada kemampuan. Badan sihat dan sebagainya. Sebab memang banyak kan dia punya aktiviti ni. Baik. Tapi kalau kita tak bawa hati kita tu, hati tu tinggal kat Malaysia, tak jadi kan? Memang tak jadi, susah. Baik Ustaz, saya yakin cara untuk kita dapatkan nak membentuk hati tu juga tak lain tak bukan juga dengan ilmu, Ustaz ya. Jadi insya-Allah kita akan gali lagi ilmu berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu sirah haji, perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar saja lagi. Kembali lagi selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, tak kira di mana sahaja anda berada kini anda menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersama dengan saya Da'i Hadari, yang mana hari ini kita diskusikan, kita dapatkan ilmu dan manfaat berkaitan dengan topik kita hari ini, sirah haji menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ghazali Ibrahim. Pagi ni saya seronok, ada dua benda saya seronok tuan-tuan puan-puan. Yang pertama, dapat jumpa kembali Ustaz Ghazali, lama tak jumpanya. Yang kedua, Malaysia menang semalam. Bola sepak Malaysia menang 3-1 dengan Turkmenistan. Ustaz tengok tak Ustaz bola? Tak ada. Tak tengok ya, tak sempat Ustaz aja. Ya Allah. Baiklah Ustaz, pagi ni sirah haji perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan daripada sahabat kita ni, Al-Syah di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Adakah ibadah haji ini sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah ibadah haji merupakan satu pengembaraan rohani yang sangat luar biasa yang disimbolkan sebagai perjalanan menuju kepada Allah sebagai menzahirkan puncak ubudiyah, kehambaan dengan meninggalkan segala bentuk keduniaan? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada yang bertanya lah kan. Tadi baru kita sembang kan. Betul. Jadi memang pada dasarnya begitulah kan. Kisah di kala zaman Nabi Adam tu dah ada dah, maknanya cerita tentang solatnya, cerita tentang puasanya, cerita tentang zakatnya, cerita tentang korbannya. Memang ada. Memang ada cerita pasal haji, cumanya bentuknya tu tak sama. Semua nabi-nabi ni diutuskan membawa iman yang sama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi syariatnya berbeza. Sebab tu kalau kita tengok zaman Nabi Adam, adik-beradik boleh kahwin. Betul tak? Sebab masa tu tak ada manusia, tak ada umat. Dan Nabi Adam ni sekali anak dia lahir semua kembar dua, laki perempuan. Jadi diperintahkan untuk kahwinkan anak dia tu sama-sama mereka. Contoh kan, untuk ialah. Tapi ketika itu syariat Nabi Adam tu dibenarkan. Syariat Nabi Muhammad jangan ngada-ngada. Jangan cek pasal. Betul tak kan? Jadi cumanya bentuk hajinya macam mana, bentuk solatnya macam mana, wallahu a'lam bisawab. Adalah perbahasan. Mungkin sebab tu bila terjemahkan, apa itu solat? Solat itu doa. Solat itu doa. Mungkin orang dulu dia berdoa, tapi kalau zaman sekarang, apa itu solat? Doa. Dengar azan kita doa. Mana solatnya? Kena tunaikan. Kena tunaikan. Jadi kalau kita ambil mafhum macam zaman Nabi dulu-dulu, contoh solat itu adalah doa, kita pun ikut doa, salah dah. Sebab kita syariat Nabi Muhammad lain. Solat tu masuk azan, kita ambil wuduk, pergilah buat. Solat itu ialah apa yang dimulakan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, dan dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahkan dengan salam contoh kan. Jadi macam mana bentuknya wallahu alam bisawab. Cuma perbahasannya ada kan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab memang ada cerita kisah Nabi, contoh korban di zaman, kalau cerita sekarang ni, zaman kita bila melibatkan haji ni ada ibadah korban. Betul. Jadi sebenarnya di zaman Nabi Adam tu pun ada korban, bila mana Qabil dan Habil bergaduh kan, cerita nak kahwin, saya tak nak kahwin dengan dia. Nabi Adam macam inilah, kalau nak tahu keputusan mana yang betul, kamu duduk kena buat korban, persembahkan korban yang terbaik. Qabil ambil kamunya Habil dia bercucuk, Habil dia ternak lembu kambing kan. Jadi kau ambil lah kau punya persembahan kau, mana yang terbaik nak korbankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Qabil ni dia bercucuk tanam, dia ambil lah dia punya hasil-hasil tanaman yang tak bagus. So akhirnya letak atas bukit, Allah sambar, datangkan petir, sambarlah korban si Habil. Sebab korbannya dengan ikhlas, dengan tulus, diberikan yang terbaik kan. Adapun yang Qabil punya tidak diterima. So maknanya jawapannya, maknanya Qabil confirm kahwin dengan dia punya adik contoh kan, yang Habil kahwin dengan kakak dia contoh. Ni antara perbahasan. Jadi sebenarnya memang ada kan. Bila ditanya contohlah pertanyaan, cuma bentuknya macam mana wallahu alam bisawab kan. Sebab tu kalau kita lihat ibadah haji yang kita kerjakan sekarang ni pun sebenarnya kita menelusuri ibadah haji yang telah fardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim dulu kan. Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wa Ibrahim, kamu binalah Kaabah kan. Bina Kaabah, jadi dia pun bina Kaabah lah kan, ditolong oleh Nabi Ismail. Itu yang ada, kalau kita pergi dekat Kaabah tu ada satu tempat tu disebut makam Ibrahim. Ada orang bila terjemah makam, kubur, tak ada kubur pun kan. Bila sebut makam tu dengan kubur, tapi sebenarnya makam tu tempat berdiri. Jadi masa buat Kaabah tu, itu antara tempat Nabi Ibrahim berdiri. Itu antaranya. Bahkan diceritakan, diriwayatkan seakan-akan batu yang Nabi Ibrahim pijak tu masa nak bina Kaabah tu, batu tu bergerak.
Tapi dalam bentuk macam ni wallahu alam lah diceritakan kisahnya kan. Cuma jangan kita nak kena percaya ke. Kalau tak percaya ni berdosa ke apa ke. Ini penceritaan yang keadaannya wallahu alam. Jadi sebab tu bila kita duduk dengan tuan-tuan guru kan, tuan-tuan guru ni kadang mereka yang dekat dengan Allah ni Allah ilhamkan ilmu-ilmu yang memang dalam kitab tak ada. Allah. Jadi jangan kita kata ilmu tu mesti dalam kitab. Kan? Ilmu tu mesti yang ilmu kita belajar tak juga. Kan? Jadi kita kena terima. Sebab apa? Sebab hakikatnya macam tadilah. Kita ni rohani dan jasmani. Kan? Yang jasmani lah just to get the money. Tu dia. Kan? Jadi haji ni memang betul ada jasmaninya, tapi jangan lupa ada rohaninya juga. Rohani ni yang kita nak kena bawa. Sebab tu diajar bila kita nak buat haji ni, kita kena pakai ihram. Apa maksud ihram? Bila kita pakai saja 2 keping tuala tadi tu. Orang lelaki lah, orang perempuan ni sebab dia tak apa nampak. Orang perempuan tu macam mana dia solat, macam itulah pakaian ihram dia. Tapi orang lelaki ni tengah handsome macam baju biru ni baju biru lah, macam chef lah apa seperti itu tak boleh pakai. Songkok tak boleh pakai, seluar yang mahal tadi tak boleh pakai, kasut tak boleh pakai. Pakai apa? 2 keping towel saja. Ibarat siapa towel pun lah. kita, siapa pun kita. Engkau raja ke, engkau menteri ke, engkau tukang kebun ke, engkau businessman ke, engkau ahli politik ke, bila nak buat haji, engkau pijak saja miqat, nawaitul hajja wa ahram tu, biar engkau niat saja haji, aku kerjakan haji dan aku berihram dengannya. Itulah 2 pakaian yang kita sama pakai. Saja. Untuk apa sebenarnya Allah nak didik? Engkau kaya macam mana pun, itu je baju yang kau boleh pakai. Betul tak? Walaupun kau boleh pakai baju yang beribu-ribu, ratus-ratus ribu, tapi bila pergi haji, itu je kau pakai. Untuk apa? Kau nak bagi rasa. Kan? Allah nak bagi kita rasa, kita sama je dengan orang. Sama je. Kan? Sama je kita. Tak ada nak bangga-bangga pangkat ke berapa ke, itu kita punya medal ke apa semua, kosong masa tu. Satu lagi, kalau di Malaysia, mungkin orang kenal kita, tengok dalam tanya ustaz, tapi dekat sana tak ada orang hirau. Tak ada. Tiba-tiba orang tak tegur kita. Kan? Walau kita famous. Kan? YouTuber ke apa kat contoh. Bila pergi sana, orang tak heran. Kan? Jadi, ni Allah nak didik lah sebenarnya. Kita yang masih suka dipujinya, apa glamour, tidur tak ada orang layan. Kan? Sebab itu perjalanan. So, itu sebenarnya pun nak didik hati kita. Kan? Nak didik jiwa kita. Benar-benar merasakan hamba. Kita tak ada apa. Kusut masai, lagi kusut masai sebenarnya. Sebab tu pernah satu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, haji dan umrah ni pahalanya dikira macam mana? Macam mana? Kalau solat, okey, solat seorang 1, solat berjemaah 27, solat kat Masjidil Haram digandakan 100 contoh. Kan? Kita ngaji Quran, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Kita sedekah, kita sedekah RM1 dipecahkan 7 jadi 700 kan. Tapi haji umrah ni macam mana? Pahalanya dikira macam mana? Tak tahu kan? Tak tahu. Nabi kata apa? Biqadri masyaqqah. Haji dan umrah ni pahalanya, ganjarannya bergantung kepada kesusahan, rintangan, ujian, ranjau yang kau lalui sepanjang perjalanan haji dan umrah tadi. Jadi maknanya ini apa ni? Kan? Jadi kalau kita tak bawa hati kita tadi tu, kan, hati yang benar-benar boleh mengajar kita ni hamba, kita ni lemah, kita ni tak punya apa-apa, kan? Walaupun package haji yang kita ambil tu paling mahal, tak jadi masalah sebab itu kemudahan. Kan? Haji yang kita ambil contoh package 100,000 ke 200,000, kita katalah di Malaysia ni ada package yang sampai ke tahap tu, pada dasarnya bukan isu, sebab itu sekadar pengurusan dan kemampuan dan itu untuk keselesaan tak salah pun. Kan? Tapi kalau kita pergi dengan package yang mahal, dalam masa yang sama kita bawa kita punya pangkat jawatan yang besar tadi tu, kosonglah. Tapi kalau kita pergi dengan package yang mahal, kita bawa dengan hati kita yang rendah, yang dhaif, yang tak punya apa-apa, apa aku nak belagak? Allah bagi aku yang rezeki juta-juta ni, Allah punya. Yang aku bagi ni baru 100,000, 200,000 pun banyak lagi. So apa nak sombong? Allah punya. Dia pergi dengan penuh rasa hamba, dia hebat daripada mereka yang ambil package yang paling murah, yang jauh, tentu duduk kena jalan merata, jalan jauh, tapi dia mengatakan kalau aku tahu aku ambil package yang mahal-mahal contoh kan. Jadi mana perasaan tadi tu kan? Jadi sebenarnya ini satu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang pada zahirnya kalau kita tengok itulah dia, tapi kalau hati kita ni tak ada ilmunya, tak ada penghayatannya kan, tidak dihidupkan, jadi rugilah kan. Memang sangat-sangat rugi. Jadi sebab tu Allah sebut al-hajju asyhurun ma'lumat.
dan faman farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma tunfiqu ma taf'alu min khairin, apa disebut di hujung ayat tu pada watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan wattaqun ya ulil albab. Kan hujung ayat tadi tu Allah cerita apa, haji tu ada masanya kan, tak boleh jaga kan, dia kena jaga mulut kita, lidah kita jadi cakap benda-benda tak ada faedah. Lepas tu hujung tu kan, Allah sebut berbekallah, kerana sebaik berbekalan tu adalah takwa, dan ketahuilah kan, wahai ulul albab, orang yang berfikir, kan, ada kan, mata hati yang melihat dengan pandangan mata hati yang berfikir kan. Jadi haji ni kalau setakat kita bawa fizikal kita, memang apa yang kita dapat kita dapatlah. Tapi bila kita bawa yang dalam ni, situlah sebenarnya penghayatan yang sangat luar biasa. Siapa pun kita sebenarnya, ibadah haji itu membentuk diri kita dan jiwa kita, Ustaz, ya, iaitu jiwa kehambaan. Itu sepatutnya. Baiklah Ustaz, ada pemanggil detail kita ni. Ketika ini kita nak raikan, iaitu Encik Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadari dan juga yang berbahagia Ustaz Al-Fadhil Ibrahim. Ya. Semoga sihat ya. Alhamdulillah. Encik Ilyas kita apa khabar orang Penang kita? Alhamdulillah. Khabar baik, sihat. Itu dia. Ni ada soalan nak tanya, akan silakan. Ya, soalan saya begini. Selain daripada mencari ilmu, buat persediaan terlebih dahulu, ilmu yang paling penting bukan? Jadi adakah perlu niat nawaitu itu juga perlu diberi perhatian, dan juga sebelum pergi mengunjungi Mekah tu juga adakah perlu untuk memohon maaf pada sanak saudara ataupun kedua ibu bapa, dan kalau ada hutang wasiat adakah perlu dijelaskan? Itu saja soalan saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Ilyas dari Penang. Katanya macam mana selain daripada persediaan ilmu macam yang kita dapat pada pagi ni lah Ustaz. Niat kita ni perlu dibentuk, hati kita ni macam mana? Kemudian adakah perlu mohon maaf setiap kali kita nak pergi ataupun sebelum pergi ni? Silakan Ustaz. Maaf tapi kalau kita dalami pertanyaan tadi tu, memang pertama-tamanya kita kena berniat lah. Haji ni kita kena ada niat. Kan? Niat nak pergi haji. Bukan bila masuk haji tu kita duduk Malaysia kita niat nawaitul haji. Tu tak betul. Masuk niat tadi kita kena ada azam. Aku nak pergi haji bila ya? Kena daftar tabung haji. Kena daftar tabung haji. Kalau Malaysia punya prosedur itulah kan. Daftar tengok tahun kan. Tahniah kan. Imam Da'i Hadari boleh pergi umur 90 nanti umur 90 contoh kan. Jadi tak apalah, tak ada isu lah. Tu tadi ada keluar tu kan doa mohon cepat haji tu kan. Amalkan banyak-banyak lah, mohon banyak-banyak lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ada rezeki nanti pergi umrah, doa lah banyak-banyak dekat Kaabah, dekat Multazam, di Raudhah macam tu kan. Sebab pada hakikatnya memang kita kena berniat. Berniat tu maknanya siapa yang belum pergi haji, yang belum ada rezeki lagi, dia kena berniat lah. Ya Allah, rezekikan aku pergi haji. Ya Allah, rezekikan aku pergi haji. Start daftar dekat tabung haji. Lepas tu berusaha cari kan pendapatan. Sebab memang haji ni dia perlukan perbelanjaan kan. Jadi kalau tak ada pembelajaran macam mana nak pergi haji? Sebab tu kalau kita faham, kena berhati-hati. Ada orang kata ini ada orang sponsor pergi haji ni, ada orang sponsor pergi haji ni. Kayanya orang tu sponsor pergi haji contoh. Tapi kalau betul alhamdulillah memang ada pun. Tapi selalunya yang betul-betul ni dia tak cerita pun kan. Dia tak cerita pun dia sponsor. So itu pun nak kena berhati-hati jugalah. Kita punya excited nak pergi haji ni, lala tak pergi haji kan. Orang tawaf dekat Kaabah, dia tawaf dekat KLIA je. Contoh kan. Jadi sebab apa? Sebab kadang itu antara ujian-ujian dia ya. Jadi pastikan bila kita dah niat, kita ada azam, kita ada perancangan, so dalamilah ilmu tentang haji tu. Jadi kursus-kursus yang diadakan contohlah kan, kita pun tengok di Malaysia ni bila masuk lepas berapa bulan tu kita ada kursus-kursus haji. Cuma sekarang ni zaman PKP kita tak buat kursus haji dah berapa tahun dah. Jadi pada dasarnya kursus-kursus yang haji yang dibuat tu bukan untuk orang nak pergi haji pada tahun tu saja. Kita yang entah bila-bila nak pergi ni, apa salahnya kalau ada masa luangkanlah juga belajar kan. Sebab bila kita lagi banyak lagi lama kita belajar ilmu tentang haji tu, mudah-mudahanlah dia akan benar-benar meresap lah. Meresap. Jangan kita duk follow 20 tahun kursus haji tu sebab nak bezakan ustaz ni bagus, ustaz ni tak bagus kan. Ustaz ni aku suka, ustazah ni aku tak suka, contoh bebel apa contoh kan. Janganlah macam tu. Sebab ilmu ni Allah datangkan dalam bentuk macam-macam bentuk kan. Contoh pada pagi ni kita interaktif televisyen. Ada orang kalau nak belajar duduk depan tuan guru betul-betul. Sanggup ke? Kena maki hamun dengan tuan guru. Itulah. Kita rasa apa guru ni garang sangat. Rupanya maki hamun tu dia punya cara dia nak ngajar kita. Betul. Sebab kita ni kalau
suka ya tak apa suka macam tu, memang tak masuklah ilmu ni. Jadi mungkin nak kena berguru, sebab bila kita dah pergi haji nanti tak ada dah guru kita ni, kita nak tanya siapa? Dekat sana pun ramai nak bertanya pada pembimbing, jutaan manusia tu tengah tawaf tu. Kalau makna kalau kita tak confident dengan ilmu yang kita belajar ni, apa jadi ni, macam mana ni, bahu aku ni jaga nak buka bahu kanan ke, dia dah jadi macam-macam. Jadi sebab tu bila dia belajar dia ada confident level kan. Jadi tak perlulah, sebab ini perjalanan kita menuju Allah. Kita nak kembali kepada Allah. Kita dulu datang seorang, kita akan kembali seorang kan. Cuma dulu kita datang bersih, balik ni dah macam-macam kala. Jadi macam-macam ujian dia, macam-macam dia punya ialah pembersihan. Jadi sebab itu kena ada ilmu. Ilmu ni lagi dia kan, banyak kan, lama lagi baguslah sebenarnya. So akhirnya dia mantap dah. Tak adalah pergi mana-mana nak kena bawa buku ke, nak kena tekan handphone ke, check Google ke apa semua. Relax, confident jalan. Sebab di situ sebenarnya antara perbezaan kan, orang beramal, beribadah dengan ilmu dengan tanpa ilmu. Jadi dengan ilmu alhamdulillah kan. Lepas tu ada pun macam tadilah nak minta maaf ke, berwasiat ke apa ke, pada dasarnya minta maaf ni bukan pergi haji, pergi umrah saja kan. Selagi kita hidup, betul tak? Selagi kita ada ruang peluang minta maaf lah. Cumanya memang bila perjalanan haji umrah ni, sebab perjalanan ni jauh, lepas tu kita pun tak tahu jumpa ke tak jumpa ke, mati orang dulu, nak komunikasi susah. Kita sekarang ni dah pergi sana pun boleh telefon, sorry lah aku pergi haji tak beritahu kau, aku kat Mekah ni, doakan aku ya, anti hutang kita cerita kemudian. Contoh kan. Itu antara perkara yang pada dasarnya perlu juga kan dilakukan. Itu dia satu jawapan yang padat, dan insya-Allah mudah-mudahan kita faham. Saya teringatlah Ustaz, zaman dulu betul lah. Kalau zaman sekarang 5 jam 6 jam dah sampai dah. Dulu ya Allah berbulan naik kapal. Betul? Kapal laut. Itu dia. Baiklah Ustaz, banyak lagi kita akan sembang-sembangkan untuk topik kita hari ini, iaitu sirah haji. Cumanya anda semua nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersiaran langsung bersama dengan anda pada pagi ini, bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Pada pagi ini para penonton sekalian, kita dah mula perbincangan kita berkaitan dengan ibadah haji. Cumanya hari ini kita fokuskan kepada sirah haji, perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak minta anda semua untuk yang nak bertanyakan soalan, boleh sahaja, kami amat alu-alukan macam Encik Ilyas tadi tu. Boleh hubungi kami di talian 1800 881677, ataupun boleh terus tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah. Baiklah, sebagai ilmu ada juga mungkin ada pengalaman juga yang pernah mengalami ni Ustaz ya. Ilmu kita semua berkaitan dengan sejarah haji ni, di Malaysia pernah suatu ketika dahulu para Dhuyufur Rahman ataupun jemaah haji menaiki kapal laut. Macam yang saya sebutkan tadi Ustaz ya, yang mana kapal-kapal seperti Anshun dan Anking yang mana bertolak dari Port Swettenham mengambil masa lebih kurang 2 bulan untuk sampai ke Tanah Suci. Allahu Akbar Ustaz ya. 2 bulan Ustaz ya. Sekarang 5 jam 6 jam tidur, bangun-bangun sampai dah Ustaz ya. Allahu Akbar. Itu dia sekadar ilmu sejarah kita bersama. Baiklah Ustaz, ada soalan dari Sal Rasid di Facebook. Katanya perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, bersedia atau tidak sampai giliran atau belum? Apabila sudah sampai ataupun dijemput menjadi tetamunya, itu tandanya antara insan yang dipilih Allah. Zaman dahulu kewangan dan masalah kesihatan menjadi kekangan untuk ke Baitullah. Berbeza zaman sekarang, kekangan dalam bentuk kuota giliran. Cumanya persoalan cantik juga tu, adakah kuota ini kekangan? Selain halangan datang dari dalam diri, iaitu kegusaran menerima balasan tunai di Tanah Suci, menyebabkan berasa belum bersedia untuk menjejakkan kaki ke Baitullah. Ada dua tu, kuota dan juga takut dengan balasan tunai di Tanah Suci.
Itu yang kadang orang kan risau nak pergi haji, tak nampak Kaabah nanti katanya. Nanti tak nampak Kaabah kan, nanti Allah bayar cash kan. Apa-apa yang kita buat nanti sebenarnya kalau ikutkan bayar cash bukan kat Mekah saja, kat sini pun siapa buat jahat, siapa buat baik, yang baik itu dapat balasannya, dapat ganjarannya, yang jahat pun dapat juga. Allah. Cuma orang nampak kononnya yang sana, tapi sebenarnya bila nampak yang sana itu betul lah. Itu yang kita akhirnya kita akan menghayati rupanya perjalanan kita menuju haji ni, ibarat perjalanan kita menuju mahsyar. Mahsyar kan tempat diberi ganjaran, kan? Dan diberi hukuman, kan? Jadi ibarat macam itulah. Siapa dulu buat perkara tak elok di Malaysia, so bila pergi haji itu hatinya tak dibersihkan, mazmunnya tak dibuang, dia pergi itu dengan niat macam-macam, akhirnya kat sana dibersihkan lah semua. Boleh berlaku dapat macam-macam tu. Tapi kalau dia boleh mengambil kira ini adalah pembalasan atas dosa-dosa aku dan sebagainya, alhamdulillah lah. Sebab memang kita nak menuju balik kepada Allah SWT. Dulu kita datang bersih, sekian dia dah duduk 50-60 tahun, dah macam-macam color ada. So bila nak balik tu kena bersih juga. Pada hakikatnya kita kena bersih. Jadi macam mana nak dibersihkan? Itu yang diuji, itu yang didatangkan macam-macam kata orang istilahnya macam bala, kan? Tapi sebenarnya itu adalah proses penyucian, kan? Pergi sana hilang duit lah, apalah, macam-macam lah, tak sudah-sudah hilang selipar lah, hilang gaduh suami isteri, gaduh lah. Contoh ini adalah proses sebenarnya. Jadi sebab itu antara perkara ataupun adab-adab bagi mereka yang ialah terpilih pergi haji, kan? Sebab kat Malaysia ni memang kita kena melalui tabung haji. Bila tabung haji pula cerita pasal kota pula tunggu masa dan sebagainya. Nak macam mana? Sebab itu antara dia punya peraturan, kan? Jadi sebab tu kalau kita renung balik, kan, bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam dah siap dah bina Kaabah dah. Kita pun tahu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT, wahai Ibrahim, kamu bina Kaabah. Jadi bila dah siap bina Kaabah, kan, lepas tu Allah perintahkan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, engkau serulah sekalian manusia yang ada di atas muka bumi ni datang Mekah untuk tawaf di Baitullahil Haram, untuk mengerjakan ibadah haji, untuk mengerjakan ibadah umrah, kan? Sampai ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah, macam mana aku nak seru ni, kan? Macam mana nak seru? Sebab kalau zaman sekarang ni seru tak ada masalah, kita tekan satu button, betul tak? Sampailah emailnya, internetnya zaman sekarang, kan? Jadi senang nak buat apa-apa viral ke, nak buat apa-apa pengumuman ke, betul ke tak betul ke, baik ke buruk ke, macam televisyen, pasuk je televisyen, sampailah siapa tonton televisyen tu dapatlah maklumat tadi. Tapi zaman dulu macam mana? Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, kan? Macam mana ni aku nak seru dia orang ni, nak panggil dia orang ni macam mana? Kan? Email tak ada, apa tak ada, alat-alat komunikasi ibarat tak ada. Allah kata, pandai-pandailah kau nak seru macam mana, kan? Aku yang menyampaikan. Jadi seruan tadi tu betul, dan kita hantar jemputan, jamuan hujung minggu ni, jemput hati ke rumah, majlis wali mati urus ni, ramai nak pergi haji ni kita jemput. Kita pun hantarlah blast lah dekat member-member kita ada grup WhatsApp 300 grup WhatsApp, kan? Contoh 300 kan. Jadi semua kita bla 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 bla. Lalu rupanya hari kenduri itu kejadian 30 orang je datang. Kita buat macam untuk 3,000 orang punya makan, kan? Jadi sebab apa? Sebab pada hakikatnya yang menyampaikan tadi tu, yang mendetikkan hati kita untuk pergi tadi tu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim berdiri di antara Safa dan Marwah tu, Safa, Marwah, Jabal Qubis, berdepan, kan, berdepan dengan Kaabah. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim serulah, kan? Dan diceritakan seruan Nabi Ibrahim tu tentang mailah, kan, umat aku, kan, anak cucu cicit aku datang dalam Mekah ni, buat haji, buat umrah, tawaf di Baitullah. Diceritakan seruan tadi tu pada dasarnya sampai dah semua. Sampai pada kita, sampai diceritakan janin-janin dalam perut tu pun sampai dah. Sebab macam contoh kita lah, bila kita lahir saja dalam keluarga Islam, kita tahu Islam tu rukunnya ada 5, kan? Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Bila kita tahu saja rukun Islam yang kelima itu adalah haji, so bermakna seruan tu dah sampai dah. Betul tak? Balik ke tak balik, kecil ke besar, kaya ke miskin, kita tahu Islam tu rukunnya ada 5, yang kelima itu ada haji, bermakna seruan haji tu dah sampai. Cumanya kita nak nyambut ke tak nyambut. Itu yang ada istilah keluar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah, kami datang padamu ya Allah, kami datang padamu ya Allah. Kita menyahut seruan, kita pun siapkan kita punya kewangan, kita pun plan kita punya rancangan nak pergi haji tahun bila, jaga kesihatan, nak pergi haji. So maknanya ada persiapan, ada keazaman, ada kesungguhan.
Kan? Jadi sebab tu bila kita bersungguh, kita sahutlah. Kami datang padamu ya Allah, kami datang padamu ya Allah, kan? Labbaik Allahumma labbaik, contoh kan. Tapi kalau kita sahut tadi tu, sahut juga tapi labbaik kala baik tu dia. Kalau baik aku pergi, kalau tak baik aku tak pergi. Memang tak sampai-sampailah. Jadi walaupun ada kotanya, walaupun memang ada peraturan dia, macam tadilah. Bila mana Allah nak pilih jadi tetamu dia tu, memang betul kan, ada pilihan dia. Tapi kan macam mana nak terpilih tu, memang macam tadilah, engkau bersungguh ke tak bersungguh, kan? Engkau nak ke tak nak, kan? Kadang berusaha bila atau tidak. Bila kita nak ni, duit tak ada pun nanti datang duit. Bila kita nak ni, sihat, badan tak sihat pun nanti Allah bagi sihat. Dan bila kita nak ni tadi, kita rasa tak ada masa, nanti Allah bagi masa. So ceritanya engkau nak ke tak nak? Sebab itu bila cerita pasal haji ni, bila mana seorang itu telah cukup hartanya, sihat badannya, ada masa nak mengerjakan haji, tapi dia beralasan nantilah. Andai dia mati tu, Nabi kata dalam mafhum hadis diceritakan, andai dia mati, maka matinya dalam su'ul khatimah, matinya dalam kafir. Allahu akbar. Jadi nak cerita tentang haji tu, begitu kisah dia. Lupa, tolaklah tepi pasal ini nanti kalau tak pergi sana jadi macam-macam, ini balasan kehabuan, tak ada. Sebab kita dijemput oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi bila dah jemput ni, kita siapkan diri kita sebaik-baiknya untuk melaksanakan kefarduan haji itu sendiri. Sesuatu yang sangat merisaukan apabila seorang hamba Allah diberikan kemampuan kewangan, kesihatan, peluang, ruang, tetapi tak terdetik pun untuk pergi menunaikan haji. Na'udzubillahi min zalik. Risau pula Ustaz. Cumanya sekarang ni Ustaz, kita nak raikan pemanggil di talian, iaitu Encik Hassan dari Batang Kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Encik Hassan? Khabar baik. Saya Hassan Husin atau Double H. Kalau dah double H, saya pun H juga, Da'i Hadari. Okey Encik Hassan, mungkin ada soalan nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Ya. Ustaz dan Da'i, saya nak tahu, ada yang mengatakan kemabruran seseorang itu dilihat melalui 3 perkara. Semasa di tanah air sebelum mengerjakan haji, semasa di tanah suci di bulan-bulan haji lah, macam sekarang nak masuknya lah, dan sekembalinya ke tanah air. Minta penjelasan daripada Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lain macam lah semangat Encik Hassan ni. Saya rasa lepas ni, itulah moderator tak boleh cari makan dah lepas ni. Baik, Encik Hassan tadi bertanyakan satu soalan yang cantik. Terima kasih Encik Hassan, mewakili para penonton, saya yakin. Ada orang kata mabrur haji tu dilihat yang pertama sebelum haji, ketika di tanah suci, dan selepas pulang. Adakah ia kita nampak dengan mata kasar Ustaz? Dia istilah mudah dia, maknanya baik sebelum pergi, balik baik masa dekat sana. Maknanya sebelum pergi tu maknanya hidup dia di Malaysia ni baiklah. Kan? Kerja dia, meniaga dia, urusan dengan keluarga dan sebagainya, rajin menuntut ilmu, rajin beramal, beribadah, maknanya baiklah, baik kan. Lepas tu bila dah pergi di Mekah sana, dah berada di perjalanan haji, sebab haji ni panjang macam sekarang ni, KT 1 pergi, KT 2 pergi, dia masuk Madinah dulu. Sebab haji ni, haji itu ialah bermulanya, haji itu 9 Arafah, 9 Zulhijjah, wukuf dekat situlah. Kan? Walaupun siapa yang duduk lama, 5 hari sebelum mungkin dia buat, kalau buat haji ifrad tu dia dah pakai ihram siap-siap. Kan? Siapa yang buat haji tamattu', dia tunggulah bila nak pergi Arafah baru dia pakai ihram, contoh kan. Jadi bermakna kemuncaknya di situ. Jadi sementara belum nak pergi Arafah, belum wukuf lagi, jadi berada di dekat Madinah, berada di dekat Mekah tu macam mana perangai dia? Perangai dia tak sabar ke apa ke, suka gaduh ke, suka apa ke, suka cakap bukan-bukan ke apa semua, melayari internet, tengok macam-macam dan sebagainya, macam mana kan? Sebab itu pun diambil kira. Nanti jangan cerita pula bila tawaf dia langgar-langgar orang, tak pijak-pijak ke apa semua, mentang-mentang orang lain pijak, aku pun pijak juga, kalau aku tak pijak nanti aku kena pijak. Dia pergi macam itu pula, contoh kan. Bila dia pergi melontar, dia beli lontar orang lah, apa semua, dia langgar-langgar ke, habis kemah tu semua bising pasal dia ke. Jadi macam mana? Jadi kalau keberadaan dia di sana pun baik, disenangi, disukai, dia pun tak ada gaduh-gaduh kan. So maknanya ukurannya baguslah. Lepas tu bila dah balik, bila dah balik haji, macam mana sikapnya, macam mana perangai dia kan? Adakah lebih santun ke, lebih apa ke apa sebagainya. Itu antara ukuran dia kan? Sebab bila sebut al-hajjul mabrur, memang Nabi pun tak ada sebut 1, 2, 3, 4, 5.
Tak ada dinyatakan secara tak ada khusus. pun. Cuma perbahasan dalam kitab-kitab diceritakan baik sebelum pergi, baik ketika berada di sana dan baik selepas pulang. Ramai orang lupa. Yang lepas pulang tu banyak orang lupa. Dia ingatkan bila haji ni kena jaga masa dekat sana saja. Jaga bertutupnya, bertudung, kalau contoh minta maaf lah yang perempuannya kan. Menutup aurat bagus, tapi bila baik buka, bila balik buka. Yang contoh kan, walau bukan dia tak tahu apa hukum menutup aurat tadi kan. Ataupun siapa yang sebelum pergi ni dia adalah buat benda-benda yang tak baik, contoh minum araknya apa, tapi bila pergi haji tak buat, tapi bila balik pada haji dia buat balik benda tu kan. Jadi ini antara ukuran-ukuran lah kan. Jadi sebab tu bila diterjemahkan mabrur ni maknanya kebaikan yang banyak kan. Kalau kita buat satu baik tu kan, ibarat katalah solat saja. Tak, kita buat solat, puasa, zakat, haji, tolong orang, bersedekah, rangkaian kebaikan tu baik, banyak. Bermakna bila kita dah pergi haji tu kan, Allah dah bagikan macam-macam nikmat kepada kita, rezeki kepada kita. Walaupun kita ni mungkin jahat, tapi bila pergi sana alhamdulillah semuanya okey, bagus, baik kan. Bukan sebab kita pun, sebab Allah kasih dan sayang pada kita, contoh kan. Jadi akhirnya terdetik dalam hati dia, lepas ni aku tak nak buat jahat lah kan, tak nak lah. Tak apalah, walaupun dunia ni mungkin aku tak dapat, tak apa, yang penting aku tak nak naya orang, tak nak buat jahat. Jadi dia balik tu berubah. Kalau dia ayah, jadi ayah yang lebih pengasih, penyayang. Kalau dia ibu, pengasih dan penyayang. Kalau dia anak, hormat kepada ibu ayah. Kalau dia pekerja ke apa, majikan ke semuanya, nampak dia punya kebaikan-kebaikan tu hasil daripada proses haji tu kan? Sebab macam tadilah, bila dia pergi haji ni sebenarnya perjalanan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sendiri tahu jahat dia macam mana, buruk dia macam mana kan, hina dia macam mana kan. Jadi dia tahu dah. Jadi sebab tu bila apa yang dia dapat rezeki sepanjang dia mengerjakan haji tu, tu maknanya Allah nak bagi dia dekat lagi dengan dia lah. Kau kena faham ni maksud dia kan. Jadi kita tak ada apa-apa lah, memang kita ni kosong kan. Jadi sebab tu bila kita selamat pulang, kita kena berubah. Walaupun memang ada Nabi beri kan, Nabi sebut al-hajjil mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah kan. Haji mabrur ni memang kalau nak cerita apa habuan kau keluar 20,000, adakah kau balik nanti dapat 2 juta? Contoh. Tak apalah kalau segi dunia kau dapat, alhamdulillah. Sebab itu rezeki bisnes kau. Tapi maknanya adakah itu? Sebab sebenarnya ganjaran yang paling besar untuk orang yang dapat haji mabrur ni syurga saja. Jadi kunci nak masuk syurga ni apa dia? Jadilah orang baik. Ibarat dia macam tu. Jadilah hamba yang baik, jadilah umat yang baik kan. Sebab kita nak duduk dengan Nabi dalam syurga sama-sama, jadi maknanya kena jadi orang baik lah kan. Barulah boleh duduk kan di samping dia di dalam syurga. Tuntutan berbuat baik itu bukan sekadar menunggu selepas balik pada haji, akan tetapi bila-bila masa kena jadi orang yang baik. Betul Ustaz ya. Baiklah Ustaz, sekejap lagi saya nak tanyakan tentang satu soalan ni, Kaabah sebagai tempat aman dan berkumpul. Cumanya sekejap lagi Ustaz ya. Nantikan selepas ini soalan dan jawapannya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bawakan topik yang berbeza-beza dan kami tampilkan ahli panel yang juga berbeza latar belakang, namun tujuannya sama para penonton sekalian, iaitu nak berkongsi kefahaman dan ilmu berkaitan dengan pelbagai topik. Termasuklah topik pada pagi ini, kita bawakan topik berkaitan dengan sirah haji, perjalanan menuju Allah. Dan saya nak mintalah kepada mungkin yang menonton ketika ini di Facebook rasmi kami untuk kongsikan dengan izin tekan butang share kepada untuk manfaat kepada sahabat-sahabat ataupun kenalan kita. InsyaAllah mudah-mudahan mereka juga turut bersedia dengan ilmu sebelum bergelar Dhuyufur Rahman. Dan bila sebut tentang Dhuyufur Rahman, saya nak kongsikan satu info ni Ustaz. Boleh Ustaz ya? Yang mana mengikut apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kuota haji Malaysia pada tahun ini iaitu tahun 2022 adalah seramai 14,300
306 jemaah haji Malaysia yang bergerak ke Tanah Suci pada tahun ini, iaitu 45% daripada kuota tahunan yang biasa diterima. Alhamdulillah, insya-Allah kita doakan kepada para dhuyufur rahman akan mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Baiklah, sirah haji hari ini perjalanan menuju Allah, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Baik Ustaz, tadi saya ada gantung satu soalan yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah Kaabah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat solat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, orang-orang yang rukuk dan juga orang-orang yang sujud. Soalan saya, Kaabah sebagai tempat aman dan berkumpul, apakah maksudnya? Aman dan berkumpul, kan? Apa maksud dia? Saya nak relatekan juga dengan ayat, kan? Ayat berapa? Ayat 3 ke 4 surah Tin, Watin wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Allah sebut, sebab bila sebut waw tu di hujung tu makna Allah bersumpah demi sesungguhnya, demi buah tin, demi buah zaitun, maknanya buah tin tu sendiri adalah khasiat dia. Buah zaitun pun begitu juga adalah khasiat dia, kan? Apa dia? Waturi sinin, kan? Dan Tursina tu, kan? Bukit Tursina, gunung Tursina dekat Mesir, kan? Wa hadza baladil amin, dan Allah bersumpah dengan negara ini, kan? Itulah Mekah lah, kan? Itulah dia Kaabah, itulah Baitullahil Haram, kan? Wa hadza baladil amin, dan juga, kan, aku bersumpah dengan negara yang aman, damai, tenteram ni. Itulah dia Mekah Al-Mukarramah, Kaabah tu sendiri, kan? Jadi bila diterjemahkan damai, tenteram, tenang, diterjemahkan pula, kan, Baitullah tu tempat untuk, kan, beribadah, untuk beramal, untuk tawaf, i'tikaf. Jadi memang Allah jadikan bumi Mekah tu sendiri, contoh macam Kaabah tu, Baitullahil Haram tu, memang bumi tempat, kan, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kata orang tenang pergi lah. Situ tak ada gaduh-gaduh lah. Betul. Kan? Sebab tu kalau kita tengok sejarah dulu, Arab ni kan suka bergaduh. Kan? Dia ada kabilah tu, kabilah ni, Khazraj, Aus lah, apa semua. Kalau bergaduh tu ratusan tahun lah, apa semua, Kalau gaduh ni bukan sikit-sikit punya bunuh-bunuh. Angkat pedang, Ustaz. Tapi siapa nak selamat, kalau gaduh-gaduh ni, siapa nak selamat, dia lari pergi pergi Kaabah. Sampai, sebab bila dia masuk je kawasan Masjidil Haram Kaabah tu, orang yang nak gaduh ni dah tak masuk dah. Kan? Orang yang nak pancung ke nak, itu tak ada, sebab memang kawasan tu tak boleh tumpahkan darah. Pada dasar dia macam tu. Sebab tu kalau kita tengok ada perjanjian, Arab-Arab ni ada perjanjian, ada bulan-bulan tertentu tak boleh gaduh, tak boleh apa, tak boleh tumpah darah. Tapi kalau berlaku juga pergaduhan, siapa lari dekat situ, dia duduk kat Kaabah tu, kawasan Mekah tu, memang orang tak kejar dia. Orang tunggu dia keluar balik. Kan? Tapi ini pendidikan, akhirnya Arab yang suka bergaduh ni, puak-puak yang macam-macam suka bergaduh, dengan pendidikan tadi tu akhirnya mereka berdamai. Sebab tu kalau kita lihat salah satu mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni, tadi itulah dia boleh menyatukan Arab yang suka bergaduh-gaduh ni. Itu yang sebab kalau kita tengok peristiwa Hajar Aswad jatuh, betul tak, kan? Betul. Hajar Aswad jatuh tu sebab kita tahu kan Kaabah tu beberapa kali, kan, berlaku dia punya pembinaan. Jadi satu ketika itu Hajar Aswad jatuh. Orang semua dah tahu ni, orang dulu-dulu pun, walaupun mereka ni tidak beriman kepada Allah, orang kafir ke apa semua, ada berhala keliling tu, tapi Hajar Aswad ni satu barang yang memang suci. Dia jaga sungguh-sungguh. Jadi bila Hajar Aswad jatuh tu, ini macam mana ni, nak angkat balik letak pada tempat dia pun bukan jalan-jalan orang, kena kabilah yang paling besar lah apa semua. Tapi sebab benda tu mulia, semua orang dak lah, akulah sampai dia bergaduh-gaduh ni. Siapa ni, puak yang mana, kaum yang mana, pembesar yang mana layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Bergaduh tu. So akhirnya tak tahu nak buat apa, tiba-tiba masuklah. Itu kalau kita tengok dalam sirah Barzanji tu. Betul. Dalam kitab Barzanji itu sebenarnya Barzanji itu sirah Nabi kita start pada sebelum lahir sampailah Nabi wafat, kan. Itu dia ceritakan dalam kitab tu, Syekh Ja'far Al-Barzanji tu ceritakan ketika mana ketua-ketua kabilah ni bergaduh nak meletakkan Hajar Aswad pada tempat dia, sampai nak berbunuh ni. Aku yang lagi layak tiba-tiba, kan, dia orang kata tak apa, kalau macam ni cerita dia, kita tunggu siapa yang masuk nanti ni, orang yang masuk ni yang tak ada kena-mengena dengan kita ni, kita tanya dia apa, kan, pendapat dia. Tengok yang masuk tu, kan, bukan Da'i Hadari, bukan. Yang masuk tu apa dia? Nabi kita Muhammad. Dan masa tu Nabi belum dapat wahyu lagi. Diriwayatkan Nabi ketika itu umurnya dalam 30-an lebih lah, kan? Jadi bila masuk dia kata, mereka yang ramai-ramai dia kata,
hazal amin, inilah orang yang paling amanah, paling disukai, paling disenangi. Wa kulluna naqbalahu wa nardah, kita akan sepakat terima apa keputusan dia. Dan penyelesaiannya diletakkan sangat mulia, letak atas kain dan semua ketua kabilah angkat sama-sama. Subhanallah. Baiklah Ustaz, banyak lagi yang kita akan bincangkan terutamanya dalam topik kita sirah haji pada hari ini, dan insya-Allah segalanya kita akan sambung sebentar saja lagi selepas kita nak tutup seketika di TV3 dan sambungannya di TV9 selepas ini Ustaz, ya, insya-Allah. Baiklah, terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih pada penonton sekalian kerana terus sudi bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan saya Da'i Hadari dengan baju saya yang baru ni bersama dengan anda, temankan anda pada pagi ini. Dan hari ini para penonton sekalian, kita bicarakan Tanyalah Ustaz kita berkaitan dengan topik kita sirah haji, yang mana sirah haji perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Baiklah, terus tanyakan soalan, insya-Allah kami amat alu-alukan, dan insya-Allah kita akan tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Cumanya Ustaz, di separuh masa kedua ni, amboi dah macam bola sepak Ustaz, ya. Saya lebih suka kalau kita nak dapat bayangan berkaitan dengan apa yang berlaku ketika zaman Nabi SAW Ustaz, ya. Bagaimana diceritakan 10 tahun selepas hijrah, yang mana Rasulullah berangkat ketika itu menunaikan haji seramai 1,400 orang. Rasulullah membawa binatang kurban yang terdiri daripada 70 ekor unta dengan mengenakan pakaian ihram. Dan ini menampakkan bahawasanya ketika itu Rasulullah bukanlah tujuannya untuk berperang, akan tetapi untuk menunaikan haji. Jadi bagaimana, mungkin Ustaz boleh ceritakan gambaran ketika itu, kenapa dibawakan sekali juga binatang kurban? Allahu Akbar. Ni kalau kita lihat perjalanan haji Nabi itu, rasanya kita tak sanggup, kan? Nabi ini perjalanan haji dia kalau diriwayatkan pada tanggal 25 Zulkaidah, kan? Maknanya belum masuk Zulhijjah lagi ni, kan? Bermakna 5 hari lagi sebelum nak masuk Zulhijjah, Nabi dan para sahabat ni tadi tu, yang ramai-ramai tadi tu berkumpul dekat Madinah, lepas tu singgah di Bir Ali. Bir Ali ni tempat bermikot lah, kan? Jadi ketika itulah Nabi pun memakai pakaian ihram dan berniat haji di situ. Jadi bayangkan perjalanan haji Nabi itu daripada Madinah tadi tu berjalan kaki, sebahagiannya naik unta, turun unta, dan isteri Nabi Aisyah dengan merajuknya dengan macam-macam kisah lagi tu. Nabi bawa ramai-ramai satu kampung sahabat-sahabat nak pergi haji, ramai semua ni dengan binatang ternakan. Jadi yang dibawa binatang ternakan tu sebab apa? Sebab dalam kita mengerjakan haji ni, dia ada kalau contoh haji tamatuk. Haji tamatuk ni dia kena menyembelih dam seekor kambing. Itu kaedah dia, ya. Lepas tu dalam masa yang sama juga dalam ibadah haji ni ada pula ibadah korban. Jadi dibawa lembu kambing tadi tu antaranya untuk ibadah itu sendiri, kan? Untuk dam, untuk korban, dan untuk makan minum jugalah sebahagiannya, kan? Sebab di Mekah sana tu masa tu kering kontang. Maksudnya dibawa bekal sekali? Ya, dibawa bekal, kan? Sebab Mekah tempat yang kering kontang, tidak ada apa-apa, kan? Tu antara kisah dia. Jadi sebab itu kalau kita lihat perjalanan haji ni memang bukan mudah lah, kan? Walaupun kita sekarang ni boleh keluar duit untuk macam-macam, kan? Untuk macam-macam, tapi kita faham tak yang macam-macam tu untuk apa sebenarnya, kan? Untuk kita punya perjalanan ibadah tadi jugalah, kan? Tapi jadi Nabi itu berjalan naik unta daripada Madinah tadi tu pada tanggal 25 Zulhijjah dalam keadaan berihram. Jaga pandai larang. Kita hari ni 8 jam, 9 jam dalam kapal terbang pakai ihram pun kadang tak betah tu, kan? Boleh rasa rimas macam-macam. Walhal Nabi berapa hari tu, diriwayatkan perjalanan tadi tu ambil masa lebih kurang 8 hari, kan? Begitulah lebih kurang. Jadi maknanya sampai kat Mekah barulah Nabi tawaf. Lepas tu Nabi pergi 8 Zulhijjah tadi tu, bila dah masuk Zulhijjah Nabi pergi ke Mina pula, bermabit di Mina. Jadi kalau kita lihat perjalanan haji Nabi itu, macam itulah bentuk dia,
dengan kesusahan, dengan macam-macam rintangan, ujian yang padang pasir tu, kalau kita lihat tadi dengan ribut padang pasirnya, apanya, itu dalam keadaan berihram tu macam mana tu, kan? Jadi sebab itu memang perlu sangat penjiwaan dia, kan? Memang perlu sangatlah dia punya penghayatan, kan? Betul. Kalau tidak kita akan akan rasa susah sajalah, rasa susah apa-apa, tapi tak ada maknanya, tak ada terdidik, kan? Itu antaranya bila kalau kita lihat dalam Quran pun, dalam surah Al-Hajj, kan, Allah sebut kat situ, kan, apa, wa azim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli mudhamir ya'tuna min kulli fajjin amik, kan, liyashhadu manafi'a lahum, kan. Allah sebut dalam, kan, Quran tu ceritakan tentang bila cerita pasal haji ni dengan perjalanan tadi tu, kusut masai, bawa, kan, macam tadi binatang ternakan untuk dikorbankan, untuk didamkan dan sebagainya, kan. Memang susah payahlah, datang daripada segunung, macam-macam cerita dia untuk apa? Liyashhadu manafi'alahum, untuk sama-sama kita persaksikan apa kebaikan-kebaikan manfaat yang kita boleh dapat untuk diri kita lah. Nak belajar sabarnya, syukurnya, redanya, bukan senang Ustaz, tolak ansurnya, sebab kita bila pergi kerjakan haji ni ramai orang, kan. So macam mana, adakah masa tu kita nak pentingkan diri kita sendiri ke, betul tak, ataupun bagaimana contoh, kan. Jadi banyaklah sebenarnya kebaikan-kebaikan yang boleh kita belajar, kan. Kita itu cerita kita yang keluarkan belanja untuk pergi haji, tapi dalam masa yang sama kita tak tahu berapa ramai manusia di dunia ni sebenarnya mereka mengeluarkan perbelanjaan bukan untuk mereka berhaji, tapi untuk orang yang pergi haji. Contoh macam Zubaidah, isteri kepada Harun al-Rashid, kan? Kalau zaman kegemilangan Harun al-Rashid tu, kalau kita tengok kisahnya, dia ada seorang isteri namanya Zubaidah. Zubaidah ni seorang isteri memang sangat bagus, kan? Walaupun dia suka menyibuk urusan suami dia tapi dia bagus lah, kan, dia bagus, kan. Sampai pernah dikisahkan dia mengeluarkan sendiri perbelanjaan, barang kemas dia ni kalau tak silap dinilaikan lebih dalam 2 juta dinar ketika itu. 2 juta dinar emas? Dinar emas, kan? Buat apa? Buat terusan daripada Baghdad tadi tu, daripada Iraq tadi tu, kan? Sebab kita tahu Iraq ni banyak sungai, Sungai Dajlah air banyak, Sungai Tigris air banyak. Jadi Mekah tak ada sungai, kering kontang. Jadi musim haji pula panas. Jadi dia buat terusan tadi tu, mengalirkan air daripada Baghdad sampailah Muzdalifah, Arafah, Mina. Sebab jemaah haji boleh minum. Allahu Akbar. So kalau kita perasan ni, kalau siapa yang pergi haji, pergi umrah, kita akan lalu bila nak ziarah Arafah, Muzdalifah, Mina tu, kita nampak di kaki bukit tu macam ada terusan, macam ada jembatan. Mutawai akan cerita, itulah dia Ainuz Zubaidah, air mata air Zubaidah. Maksudnya tadi itulah telaga yang dibuat oleh Zubaidah menggunakan duit dia sendiri, perbelanjaan dia sendiri, semata-mata untuk ni dia, meraihkan para tetamu Allah, para dhuyufur rahman, kan. Jadi kita lihat memang perjalanan haji itu sendiri memang penuh dengan pengorbanan. Kita korbankan diri kita sendiri, tinggal anak isteri, kan, belanjakan harta kita sendiri, masa kita, tenaga kita, kan. Dan dalam masa yang sama ramai sebenarnya orang ambil peluang tadi tu, kesempatan tadi tu untuk berkorban juga, untuk menginfakkan harta ke, kan. Dengan alhamdulillah sekarang ni, macam sekarang ni dah ada kemudahan, ada kereta apinya, ada perjalanan disebut Taraddudiyah. Taraddudiyah ni maknanya highway haji tu sendiri, perjalanan daripada Mekah ke Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, Mina ke Mekah, kan, naik bas. Dia punya, kan, sistem highway tadi tu. Ini satu kemudahan-kemudahan yang telah dipikirkan oleh orang dulu untuk kita sekarang mengerjakan ibadah haji, kan. Jadi kalau kita lihat di sini memang syukur sangatlah, kan, walaupun dalam keadaan yang macam-macam, kan. Arafah tu dengan ujian dia, Muzdalifah tu dengan ujian dia, Mina tu dengan ujian dia, sebab itu tempat yang 1 tahun 3 hari je manusia ada kat situ, akan ada kat situ, kan. Air lain mana ada, betul, kan? betul. Jadi tapi alhamdulillah dengan kemudahan yang berbagai tadi tu yang dipikirkan oleh ramai orang ni untuk, kan, sama-sama menyantuni para dhuyufur rahman. Allahu Akbar. Dan kita juga sangat bangga para penonton sekalian, kerana tabung haji menyediakan juga kemudahan buat kita, bukan sekadar kepada dhuyufur rahman yang kini berada di sana, Ustaz. Bahkan kita yang nak bersedia dengan ilmu menunaikan haji juga, kalau ada pergi ke laman sesawang tabunghaji.gov.my, di situ juga ada bimbingan haji. Subhanallah. Terima kasih kepada pihak tabung haji yang turut menyediakan pelbagai kemudahan untuk bakal dhuyufur rahman. Baiklah Ustaz, soalan daripada Syahir Alia di Facebook.
Kata beliau, yang pertama, pada tahun ke-9 Hijrah, Rasulullah SAW mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Amirul Hajj ataupun ketua gerombongan haji lah, menyertai kaum muslimin untuk mengerjakan haji. Kenapa baginda tidak ikut serta pada waktu itu? Yang kedua, bolehkah Ustaz terangkan apa makna apa yang berlaku di sebalik peristiwa Haji Wada, iaitu haji yang terakhir, haji perpisahan? Silakan Ustaz. Jadi kalau kita lihat kan antara sejarahnya, antara kisah-kisah dia, sebab ini ada rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah, kan tahun 6 Hijrah, kan tahun 6 Hijrah tu diceritakan Nabi bermimpi, Nabi rindu sangat dengan Kaabah, rindu sangat dengan Mekah, kampung dia, betul. Jadi itu yang besok pagi tu Nabi pun kumpul lah semua sahabat, jomlah kita pergi Mekah buat umrah, kan. Dari rezeki kita buat haji, kan. Sebab tahun 6 Hijrah itulah difardukan haji, kan. Tu cerita dia, kisah dia. Dan ini sebagai satu petanda lah kita ni kalau ialah dah meniaga bagus ke ataupun lama tak pergi Mekah, tiba-tiba mimpi Kaabah, itu petanda lah sebenarnya Allah suruh kita pergi, kan. Jadi kena layan, jangan tak layan, kan. Bila tak layan nanti dia mimpi lain-lain pula. Kan? Jadi Nabi ketika itu pergilah. Itu yang pada tahun 6 Hijrah tu Nabi nak buat umrah, nak buat haji, pada dia punya cerita kisah tadi itulah. Tapi ditahan di Hudaibiyah, kan. Nabi dan para sahabat tak boleh buat haji. Itu berlakunya perjanjian Hudaibiyah sekian. Itu yang antara kisahnya. Nabi kena patah balik. Tapi Nabi patah balik tu kalau kita tengok ada cerita macam mana, sebab nak menggugurkan ihram ni bukan senang-senang. Dan ihram ni dia ada pantalarang dia. Jadi nak sempurnakan pantalarang tadi tu dia kena laksanakan tawaf, sa'i contoh kan. Lepas tu dia kena bertahlul, barulah ihram tadi tu boleh ditanggalkan bersama dengan pantalarang dia, kan. Jadi bukan mudah-mudah. Tapi Nabi dan para sahabat ketika itu dah ihram, cuma tak boleh nak buat tawaf sa'i. Macam mana ni tak boleh nak tahlul senang-senang, tak boleh. Itu yang datang cerita tentang dam ihsar tadi tu, kena menyembelih, kan, kambing atau unta atau lembu untuk menghalalkan pantalarang, kan. Itu yang tahun depannya, tahun 7 Hijrah tu Nabi pergi buat umrah. Itu al-kisah dia. Itulah umrah pertama Nabi tu, kan. Yang 7 Hijrah tu Nabi pergi. Masa Nabi pergi tu pun ada kisah dia, kan. Ada kisah sebab masa tu telah tular dekat Mekah ni. Dia kata Muhammad dengan pengikut-pengikut dia daripada Madinah, kan, kena sakit satu badan, kudis macam-macam, kudis lah. Masa tu kisah dia, kan. Nanti korang semua akan tengok Muhammad dengan pengikut-pengikut dia akan tawaf sa'i ni pakai baju kelubung, pakai ihram tu lah, kan. Sebab apa? Sebab dia malu, dia orang semua malu sebab badan dia orang ni, kulit dia orang ni ini antara kisah-kisah dia, kan. Sebab dulu zaman jahiliah, orang kafir jahiliah tu kalau tawaf dia bogel. Tu kisah al-kisah dia, kan. Jadi Islam tak boleh macam itulah. Islam ada peraturan. Jadi mereka telah difitnah. Diorang ni akan datang ramai-ramai berkelubung, bertutup, kan. Tak nak buat macam kita yang tak pakai apa tu contoh, kan. Jadi tapi Nabi kata tak apa, kita buka ittiba', buka bahu kanan. Itu yang ada, kan, disunatkan kita buka bahu kanan, kan. Itu kisah dia buka bahu kanan tu antaranya nak tunjukkan, nak beritahu kat orang Mekah ni, kita orang tak ada sakit kulit lah, kan, kulit kita cantik apa. Itu al-kisah dia. Itu yang diceritakan 3 pusingan pertama buka, 4 pusingan yang sudah kita kena tutup. Itu dia adalah dia punya peraturan tu, dia punya al-kisah. Tapi kalau buka semua sampai habis pun tak jadi masalah, kan. Cumanya time nak buka tu ialah time tawaf, kan. Itu yang ramai jemaah kita kadang dia tak faham buka bahu kanan tu masa bila. Daripada Malaysia lagi dia dah buka dah. Kan? Dia dah buka dah. Dia cucuk, dia tengok cucuk ada berapa kat situ, kan. Jadi habis orang tanya lah, habis tu kalau kita buka salah ke Ustaz? Kan, dosa ke? Kan? Tak salah. Tak salah. Cumanya tak sekolah. Kena tak sekolah tu kita lagi pening kepala ni. Dia kata ini jemaah mana ni? Sebab pada dasarnya dibuka tu ketika nak tawaf saja. Kan, ada pun dalam perjalanan tak boleh dibuka, kita tutup, kan. Jadi itu pula, itu yang 3 pusingan pertama masa tawaf tu, Nabi dan para sahabat berlari-lari anak. Jadi sebab tu kalau kita ada peluang untuk tawaf, berlari-lari anak memang dituntut. Tapi sekarang sebab punya ramai, anak pun tak boleh lari dah. Itu dia, kan. Bukan sebab ramai anak pun tak boleh lari. Tak boleh sebab ramai. Jadi memang begitu cerita dia. Buka bahu kanan, lepas tu berlari-lari anak, kan. Berlari-lari tu sambil berlari tu sambil berzikir, sambil bertalbiah, sambil memuji Allah. Jadi ketika itu orang kafir tu bila tengok tu gerun. Oi, hebatnya orang Islam. Itu dia punya cerita-cerita, kisah-kisah dia, kan. Tapi itu tak tahu pun tak apa. Yang penting buat tu kena cara dia, kan. Jadi Nabi tahun 7 Hijrah Nabi pergi umrah. Selesailah.
kan? Dan pada tahun 8 Hijrah, tahun 9 Hijrah ada kumpulan-kumpulan yang Nabi hantar pergi buat umrah, pergi buat haji kan. Tapi yang tahun 9 tu Nabi hantar satu kumpulan yang diketuai oleh Abu Bakar. Sebenarnya antara lain masa tu Nabi nak suruh Abu Bakar ni tinjau bagaimana keadaan Mekah sekarang ni. Sebab hasil perjanjian dulu Hudaibiyah kita ada perjanjian. Kan sekian-sekian Nabi dan orang Islam boleh buat haji, boleh buat umrah, ada sebuah perjanjian. Tapi sekarang ni dia orang tu macam mana? Dia orang okey ke tak okey untuk tinjau. Tu antaranya lah kan. Lepas tu apa wahyu daripada Allah tu kita wallah alam kita tak tahulah. Mungkin Nabi pun dah ada petunjuk dia. Kamu pergilah nanti tahun 10 Hijrah kan, sebab itu pun last untuk kamu kan. Itu kalau kita lihat Nabi pergi tahun 10 Hijrah tu buat haji, itu yang namanya haji wada. Haji itulah haji pertama Nabi dan itulah juga haji terakhir Nabi kan. Itu yang bila Nabi nak pergi tu Nabi cakap khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku perjalanan ibadah haji ni, sebab aku pun tak tahu mungkin lepas ni kita tak jumpa dah. Kan Nabi dah sebut dah semua tu. Baik, persoalan berkaitan dengan haji wada ni dan mungkin Ustaz akan ceritakan bagaimana dengan lebih lanjut kisah haji wada itu sendiri dan apa pesanan Rasulullah juga ada dalam haji wada tu, insya-Allah sebentar saja lagi Ustaz ya. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu apa yang Ustaz nak sampaikan, sebentar saja lagi tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Setiap hari kita pasti berdepan dengan pelbagai soalan dalam minda kita dan ada juga masalah-masalah yang membelenggu, tapi jangan risau, segala jawapan dan juga uraiannya ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan pada pagi ini kita sama-sama dapatkan manfaat, dapatkan ilmu berkaitan dengan topik perbincangan kita, iaitu Sirah Haji menuju Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Baiklah para penonton sekalian, mungkin ada yang menonton ketika ini ada sahabat-sahabat dari negara-negara jiran. Brunei ada, Singapura ada, Indonesia, Selatan Thailand pun ada. Kalau boleh saya nak mohon kongsikan sikit keadaan di negara anda bagaimana, okey ke tidak pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan walaupun sempadan menjadi pemisah, tetapi sebenarnya atas nama Islam kita sebenarnya bersaudara. Boleh berkenalan dekat ruangan komen di Facebook live kami, insyaAllah. Baiklah Ustaz, tadi sebelum kita nak rehat, saya nak tinggalkan soalan ni sebenarnya di hujung-hujung lah, berkaitan dengan haji wada. Sebab saya kalau baca kisah ni Ustaz, secara peribadi boleh menitik air mata Ustaz. Betul. Sebab ia adalah haji yang terakhir Rasulullah dan ada titik perpisahan sebelum Rasulullah gering dan tak lama selepas tu Rasulullah wafat. Jadi haji wada tu sendiri bagaimana kisahnya Ustaz, silakan. Haji yang dinamakan haji wada tu sebab itulah haji terakhir Nabi, dan kita pun semua maklum Nabi pun hajinya sekali saja. Ya, betul. Maknanya itulah haji pertama Nabi dan itulah haji yang terakhir Nabi. Jadi nak sedikit sebanyak Nabi nak ceritakan pada kita, haji ni memadai sekali pun. Maknanya kalau kita ada rezeki, kita pergi sekali sudahlah kan. Katalah ada rezeki pergi umur 40, alhamdulillah. Nanti sudahlah, jangan kacau-kacau kota orang kan, sebab kalau kita pergi tiap-tiap tahun nanti mengacau pula, gagu maksudnya, sebab kita tahu Malaysia ni dah terikat dengan kota dan sebagainya. So maknanya kalau boleh nanti kalau teringin lagi bila dah ujung-ujung sikit 60 ada rezeki ke, pergilah kan. Sebab memang itu antara peraturannya. Sebab Nabi pun dah tunjukkan kepada kita haji ni yang wajib tu sekali. Jadi yang kedua ketiga tu mungkin sunat. Yang kedua ketiga tu mungkin kita badalkan haji orang. Sila mungkin kita bawa badal haji ayah kita ke ibu kita contoh. Kan. Itu antara dia. So bila cerita pasal haji wada, sebab apa? Itulah selang berapa bulan, selang berapa kita ada pendapat mengatakan sebulan, 2 bulan. Ada pendapat mengatakan bila balik pada haji itu pun Nabi dah jatuh sakit kan. Bila dah tak lama tu barulah mereka faham kan. Faham dia punya kesinambungan je. Sebab ayat terakhir
Al-Quran ni pun kita tahu diturunkan tu dalam tempoh 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jadi ayat ni pula turun macam-macam. Kalau kita tengok di Makkah tu banyak kisah tentang iman, kan, diturunkan tentang beriman, tauhid, kan. Tapi bila ayat yang di Madinah ni cerita tentang beramal pula, kan, solatnya, kan, puasanya, zakatnya, yang haramnya, yang halalnya, kan, arak ditinggalkan dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok kisah dia, sahabat-sahabat peringkat awal bila Islam masih lagi minum arak, kan? Contoh, kan, sampailah ayat arak tu turun berapa kali, kan, bila Nabi kumpul sahabat-sahabat, Nabi kata tak sudah-sudah lagi ke, nak minum lagi juga ke, ibarat macam itulah Nabi sebut, kan. Jadi bila mereka sahabat-sahabat semua faham apa yang Nabi sebut, itu yang semua balik rumah pecahkan semua tempayan-tempayan arak tu, sampai diceritakan ketika itu Madinah banjir, kan, banjir dengan, kan, air arak tadi tu, kan. So sebenarnya kita tahu diturunkan peringkat-peringkat, dan akhir ayat yang paling akhir ini semua sepakat, jumhur ulama sepakat mengatakan ayat yang paling akhir ialah turunnya ketika itulah, ketika mana Nabi mengerjakan haji bersama-sama dengan para sahabat. Itu yang dalam tu antaranya ketika mana Nabi khutbah Arafah itu sendiri, kan. Sebab tu kalau kita tengok buat haji ni ada khutbah Arafah nanti, kan. Jadi ikut kemah masing-masing lah. Ada orang ingat dia kata khutbah Arafah ni nanti dekat Arafah tu ada seorang imam baca khutbah, kan. Semua kena dengar ke tak, dia ikut kemah masing-masing. Kalau kemah orang Malaysia lah, macam tu, kan. Nanti yang baca khutbah tu bahasa Melayu lah, kan. Jadi ketika itu pun Nabi berkhutbah Arafah, dan ketika itu juga diceritakan itulah ayat yang paling akhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini telah diumumkan, telah dinyatakan bahawa, kan, Islam telah sempurna, kan. Cukup, dengan turunnya ayat itu, kan, maka habislah 6,666 ayat Quran itu sendiri habis, kisah dia macam tu. Tapi ada sahabat yang memahami itu maknanya apa tu. Kalau dah habis dah, wahyu itu pun dah turun habis tu, maknanya Nabi pun tak lama lagi lah. Itu yang selang beberapa ketika. Termasuklah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar dia dah nampak lain, Umar dia dah nampak lain, kan. Jadi bila kita faham kat situ, kan, itu antara rentetan. Sebab tu dinyatakan haji itu haji wada', haji perpisahan lah, kan. Sebab lepas pulang pada itu Nabi pun jatuh sakit dan wafat, maka berpisahlah Nabi dengan para sahabat, kan. Situasi yang macam-macam lah pula datang lepas tu, kan. Jadi ini antara mafhum mana nak membawakan kepada kita haji ini bukan satu perbuatan amalan yang suka-suka, suka nak pergi haji, kan. Bila nak pergi haji, macam mana nak pergi haji, kan. Dia memerlukan satu perancangan perjalanan dengan ilmu, dengan pemahaman yang mendalam, kan. Sebab kalau kita tak faham, udahnya nanti macam tadilah, tak apa kalau haji kali ni tak sempurna pun kita boleh pergi lagi. Walhal sebenarnya ramai pun lepas haji tu Allah jemput dah. Betul. Macam mana dijemputnya pergi haji, rupanya dia juga dijemput untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita tak tahu, Ustaz. Kita tak tahu. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, di hujung ni mungkin pelan tindakan kita selepas kita dah ada ilmu berkaitan dengan sirah Nabi SAW, dan kita dapat nampak gambaran bagaimana kesusahan Rasulullah dan para sahabat dalam menunaikan haji ketika itu. Jadi pelan tindakan kita dalam lebih berilmu dan menghargai peluang dijemput sebagai dhuyufur rahman. Silakan Ustaz. Sebab antara salah satu perkara yang ada kaitan dengan haji dan umrah ni ialah man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang ada kemampuan dari segi kesihatan, kan. Jadi jagalah kesihatan. Baru-baru ni ramai-ramai teman-teman kita yang dapat panggilan pun bila dicek gulanya lebih, BP-nya tak bagus, kolesterolnya tinggi, jantung pula tak bagus, kan, buah pinggang tak bagus, akhirnya tertolak juga, kan. Jadi tempatnya digantikan dengan orang. So maknanya jaga kesihatan. Lepas tu haji ni memang perlukan belanja. So carilah belanja, kan, yang halal, yang barakat, supaya perjalanan haji kita tu lebih kemas lah. Sebab bila mana kita pergi haji ni, kita kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Jadi kalau belanja kita, hati kita bersih, belanja kita bersih, nanti Allah akan sambut kita labbaika wa sa'daika, kan. Jadi apa yang kau datang ni, aku sambut kau, aku layan kau, aku santuni kau, kan. Tapi bila mana belanja kita, kan, tak bersih, hati kita tak bersih, kan, nanti Allah kata apa, la labbaika wala sa'daika, kedatangan kau ni tidak dialu-alukan,
kan, aku tak nak sambut kau. Itu yang akhirnya kita punya perjalanan haji pun nanti akan jadi susah. Jadi sebab itu marilah sama-sama kita fahami haji itu apa. Kita menuju betul bagi Mekah, tawaf sa'i, kita wukuf daripada Arafah, kita melontar di Mina dan sebagainya. Baik. Tapi itu adalah perjalanan kita, ibarat perjalanan kita menuju mahsyar, perjalanan kita menuju kematian mahsyar. Dan inilah perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Pagi ni betul-betul kita membentuk hati lah Ustaz melalui ilmu, insya-Allah. Baiklah Ustaz, untuk memurnikan majlis kita pada pagi ini, doa daripada Ustaz, silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'aman wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allah maghzuna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi Ustaz ya, masa depan. Banyak pula rasa macam nak tanya lagi. InsyaAllah lain kali Ustaz ya. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Hakim, yang mana kita akan dapatkan juga ilmu berkaitan dengan munakahat suami isteri nusyus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar, insyaAllah. Baiklah, terima kasih Ustaz sekali lagi. Baiklah para penonton sekalian, satu ingatan kita bersama, haji bukanlah mengukur kekayaan atau jawatan. Haji juga bukan kerana mengejar gelaran, akan tetapi ia mengukur ketakwaan sebagai hamba Tuhan. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.